وتوضح بها ما أشكل علينا حتى نفهم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن قدرتنا إلى قدرتك، ونعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نقترف ذنبا أو نكون بك يا ربنا مغرورا. آمين يا رب العالمين. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan-tuan Imam dan pegawai-pegawai masjid yang berbahagia, Tuan Pengerusi Qaryah dan ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah, terusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia Allah, sehingga dapat kita bertemu, diberi ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di rumah Allah dan untuk mengisi keberadaan kita ini dengan ibadah, dengan i'tikaf, dan berada di dalam majlis zikir, majlis ilmu. Moga-moga menepati apa yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila kita bertemu dengan taman-taman syurga. Hendaklah kita tidak melepaskan peluang untuk menikmati taman syurga tersebut. Dan apabila ditanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu, baginda menyatakan ianya adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis zikir yang dihidupkan dengannya hati-hati yang mati, yang dijadikan untuk menggilap keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan termasuklah di dalam majalis zikri ini adalah majlis-majlis ilmu. Moga-moga amin ya rabbal alamin. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan yang dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat dan dilaknat segala isi kandungnya. Dunia ini dilaknat dan dilaknat segala isi kandungnya. Laknat pada bahasa, laknat pada bahasa syarak merujuk kepada dijauhkan daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang terlaknat itu artinya orang yang tersisih daripada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dunia dan segala bentuk keduniaan membuatkan kita tersisih daripada mendapat kasih sayang, keredaan dan kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kecuali tiga perkara Nabi SAW menyatakan, illa zikrullah wa ma walahu, kecuali zikrullah dan apa yang dihubungkan dengan zikrullah. Kecuali mengingati Allah dan apa yang dihubungkan dengan mengingati Allah. Sebab itu kita diajar untuk menghubungkan segala urusan keduniaan kita ini dengan mengabdikan diri kepada Allah. Kita diajar dalam agama kita untuk menjadikan segala urusan keduniaan yang kita lalui, daripada makan pakai, daripada mencari rezeki, daripada membina kehidupan, berumah tangga, beranak pinak, hendaklah kita hubungkan dengan mengingati Allah Azza wa Jalla dalam kerangka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa zikrullahi wa ma walahu
au alimun au muta'allimun, kecuali zikrullah dan apa yang dihubungkan dengan zikrullah, ataupun alimun, orang yang berilmu, au muta'allimun, ataupun orang yang menuntut ilmu, untuk melepaskan diri kita yang merupakan sebahagian daripada dunia, untuk melepaskan diri kita yang tidak dapat lari daripada hidup di dunia ini, untuk melepaskan kita daripada kutukan Allah terhadap dunia ini, untuk melepaskan diri kita daripada laknat yang dijanjikan untuk dunia dan isi kandungnya, maka hendaklah ada dalam hidup kita dua perkara, al-zikru wal ilmu. Zikir dan ilmu, sama ada kita senantiasa menghubungkan kehidupan kita ini dengan mengabdikan diri kepada Allah, berzikir, mengingati Allah Azza wa Jalla, ataupun kita senantiasa berada dalam posisi sama ada alim, sama ada orang yang berilmu, atau muta'allim, ataupun orang yang senantiasa menuntut ilmu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ada riwayat yang menyebut ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi wala takun khamisan fatahliku. Hendaklah kamu berpagian, hendaklah kamu menempuh kehidupan kamu sehari-harian, daripada pagi-pagi hari lagi. Ughdu, hadapilah hari kamu aliman, sebagai seorang yang berilmu pengetahuan, au muta'alliman, ataupun orang yang menuntut ilmu pengetahuan, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar bicara-bicara ilmu pengetahuan, walaupun bukan dalam keadaan sebagai seorang penuntut ilmu, au muhibban lil ilmi, ataupun hendaklah kamu menjadi seorang yang pencinta ilmu pengetahuan, pencinta ahli-ahli ilmu, orang yang berminat dengan majlis-majlis ilmu. Empat perkara: jadi orang alim, jadi pelajar ilmu, jadi orang mendengar ilmu, jadi orang berminat dengan ilmu. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi nombor 5. Nombor 5 ni, dia alim pun tidak, mengaji pun tidak, dengar pun tidak, minat pun tidak. Meluat aku depa tu alik mengaji ya. Meluat aku dengan alik program keilmuan sahaja. Wala takun khamisan, iaitu orang yang membenci ahli ilmu, orang yang membenci penuntut ilmu, orang yang membenci untuk mendengar ilmu, orang yang tidak berminat dengan ilmu. Fatahliku, maka kamu akan rosak. Itu para ulama mengajar kita bahwasanya ruya hadithan wa laysa bihadith, iaitu al-ilmu imamul amali. Ilmu itu adalah imam kepada amal yang kita lakukan. Setiap pekerjaan kita imamnya adalah ilmu pengetahuan. Tuan-tuan nak buat bendang, kena ada ilmu. Tak boleh ranjau pergi duduk terjun ikut suka. Tak ni orang boleh padi, kita boleh apa? Kita boleh penat. Betul tak? Orang boleh padi, kita boleh penat. Nak berniaga, kena ada pengetahuan berkenaan dengan perniagaan. Nak jadi cikgu, kami cikgu, kena ada pengetahuan berkenaan dengan ilmu keguruan, pedagogi dan sebagainya. Apa bidang sekalipun, apa pekerjaan sekalipun, maka lebih besarlah lagi pekerjaan kita untuk menyediakan bekalan untuk kembali kepada Allah di hari akhirat nanti, hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh kita bertindak sewenang-wenangnya berdasarkan kepada niat dan hasrat yang murni semata-mata, tetapi hendaklah dipastikan ianya berasaskan kepada ilmu yang benar. Dan ilmu ini, bagaimana yang
dibimbing oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memberi pesan kepada kita, inna hadha ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kerana agama itu difahami dengan ilmu pengetahuan yang benar. Ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanzuru, maka hendaklah kamu tilik, berhati-hati, melihat, menyelidiki. Kamu berhati-hati memastikan amman ta'khuduna dinakum, daripada siapa kamu mengambil ilmu kamu. Sumber ilmu, masdar at-talaqqi, sumber pemerolehan ilmu, masdar al-iktisab al-ma'rifi, sumber kita mendapat ilmu pengetahuan hendaklah daripada sumber yang diperakukan oleh syariat. Hendaklah daripada sumber yang diperakukan oleh agama Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi dalam urusan-urusan kita yang berkaitan dengan amal ibadah, yang merupakan ibadah-ibadah totok yang mesti kita laksanakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk membekalkan diri dengan amal yang saleh sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan yang agak terhad ini, pada malam ini mungkin saya akan menyentuh sedikit berkaitan dengan, biasalah bila dekat-dekat dengan musim raya haji ini, kita akan membuat ulang kaji sedikit berkenaan dengan ibadah yang akan kita laksanakan sepanjang kita menyambut hari raya yang besar ini, yang kita rayakan melebihi daripada hari raya Aidil Fitri yang hanya disambut sehari. Sepatutnya Aidil Fitri ini sehari ya, tapi orang Malaysia Aidil Fitri sampai bukan sebulan Saya tengok majlis hari raya ni langgar sampai apa, sampai lepas Syawal pun ada lagi majlis hari raya. Tapi dalam hari raya Korban ini, kita ada hari raya dan kita ada 3 hari tasyrik, ayamut tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk kita menyembelih binatang korban. Maka 4 hari bermula dengan hari raya Aidil Adha dan 3 hari selepasnya adalah hari-hari yang dimuliakan di dalam agama kita, yang mesti kita penuhi dengan bertakbir, kita mesti penuhi dengan bersyukur dan ibadah-ibadah yang tertentu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah yang paling utama dalam 4 hari tersebut adalah melakukan ibadah korban. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam jangka yang masa yang sedikit ini, kita melihat sedikit berkenaan dengan korban, yang kita pun namakan dia sebagai korban. Qurban daripada perkataan bahasa Arab qaruba, fi'il madhinya qaruba, yaqrabu, qurbatan. Jadi kurban ini pada bahasa memberi arti menghampirkan diri, al-qurbah. Dan dalam bahasa Arab ada satu lagi istilah merujuk kepada korban, iaitu disebut sebagai udhiyah, yang boleh dibaca dengan idhiyah ataupun adhiyah menurut sebahagian lughah yang ada. Udhiyah yang masyhurnya dan jamaknya adalah adhahi, dan juga boleh disebut dengan dhahyah, yang mana ataupun dhihyah yang jamaknya adalah dhahaya. Udhiyah dan dhahyah ini berasal daripada perkataan duha ataupun dhahwah, yang merujuk kepada waktu pagi selepas matahari menyinar jelas
dalam bahasa kita selepas masuk waktu duha, iaitu waktu duha apabila matahari sudah berada sekadar segalah pada ufuk timur langit. Jadi pada bahasa udhiyah ini merujuk kepada masa, iaitu masa yang dikatakan bermulanya, dia merujuk kepada masa mulanya harus melakukan ibadah korban, iaitu pada duha hari raya yang pertama, hari Aidil Adha. Kemudian pada syarak korban itu adalah menyembelih binatang yang tertentu. Menyembelih binatang yang tertentu daripada unta atau lembu atau kerbau atau kambing atau biri-biri. 5 perkara. 5 perkara ini yang disebut sebagai na'am ataupun jamak dia an'am. Dalam Quran ada suratul an'am, binatang 4 kaki yang menjadi ternakan manusia disembelih dengan syarat-syarat yang tertentu pada masa-masa yang tertentu. Syarat-syarat yang tertentu pada masa-masa yang tertentu yang lagi akan dinyatakan dengan niat untuk menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penyembelihan korban itu kita pertegaskan dalam diri kita semua bahwasanya ia adalah ibadah untuk menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah suatu yang dituntut di dalam agama kita, dan dia bukan semata-mata sebagai musim ataupun masa pesta kita bersukaria. Kalau di hari raya Aidil Fitri kita memenuhkannya dengan memakan ketupat lemang, ketupat jawi, ketupat pulut, lemang, apalagi kuih, muih, rendang dan sebagainya, maka di hari raya Aidil Adha kita penuhi juga dengan memenuhkan dengan memakan daging-daging binatang-binatang ternakan sahaja. Jadi itu bukan tujuan utama. Tidak dinafikan itu di antara manafi', kelebihan-kelebihan ataupun manfaat-manfaat yang akan kita perolehi daripada pelaksanaan ibadah korban ini. Tetapi tujuan yang paling utama daripada kita melaksanakan ibadah korban, sama ada kita peserta korban ataupun kita membantu orang melakukan ibadah korban, kita menjadi pengurus korban, ataupun kita menjadi sukarelawan korban, ataupun kita termasuk dalam golongan yang mendapat manfaat korban, fakir miskin yang mendapat daging korban daripada jalan sedekah, ataupun orang-orang kaya Islam yang mendapat korban dengan jalan hadiah, maka kita semua mesti memahami bahwasanya korban itu adalah ibadah. Perkara yang paling utama yang mesti difahami bahwasanya ia adalah ibadah. Manakala ianya ibadah, maka ia menuntut keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, dan perlaksanaannya berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang benar. Bukan dilaksanakan ikut suka-suka hati, tetapi dilaksanakan berdasarkan garis panduan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan diterang jelaskan kepada kita oleh para ulama yang mu'tabarin, yang mu'tabar, supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar menjadi ibadah yang menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita akan mendapat manfaatnya di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah,
Dalil-dalil di dalam Al-Quran berkaitan dengan ibadah korban ini banyak. Di antaranya ayat yang selalu kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, maka sembahyanglah untuk Tuhanmu. Sembahyang raya merujuk kepada sembahyang hari raya Aidil Adha, wanhar, dan selepas itu sembelihlah binatang korban. Bagi ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada pensyariatan korban, dalil kepada korban sebelum daripada ijma' di kalangan umat Islam. Kemudian dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadah korban dengan 2 ekor kibas yang berwarna keputih-putihan dan bertanduk. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah korban dengan 2 ekor kibas yang berwarna amlah, yang bertanduk. Zabahahuma biyadihi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyembelih kedua-dua ekor itu dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbar, baginda membaca bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas bahu binatang sembelihan tersebut. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para periwayat hadis, dan ianya menjadi dalil yang jelas bahwasanya ibadah korban adalah ibadah yang dilakukan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam hadis ini menjelaskan baginda menyembelih 2 ekor. Sebagian ulama di antaranya Ibnul Mulaqqin dalam kitabnya Al-I'lam menyatakan baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak semestinya seseorang itu melakukan ibadah korban dengan hanya menyembelih seekor kambing ataupun mengambil satu bahagian daripada 1/7 daripada seekor binatang, daripada unta, kerbau dan lembu. Tetapi bahkan seseorang itu boleh melakukan ibadat korban pada tahun yang sama dengan lebih daripada seekor kambing ataupun lebih daripada satu bahagian binatang ternakan yang dijadikan ibadat korban. Baginda menyembelih 2 ekor bikabshaini amlahain. Amlahain ini para ulama mengkaji apakah makna amlah. Amlah itu pada bahasanya adalah warna yang bersinar-sinar, malih, malihah. Isim tafdhilnya amlah. Sebahagiannya mengatakan warna putih, sebahagiannya mengatakan warna putih dan di celah-celah bulu yang berwarna putih itu ada warna hitam. Sebahagian yang mengatakan warna putih yang ada campur hitam. Sebahagiannya mengatakan warna putih yang ada kekelabuan sedikit. Wallahu a'lam. Moga-moga pilihan warna itu adalah warna yang cantik dan ianya warna yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, warna putih. Aqranain, yang bertanduk. Walaupun dalam syarak kita boleh menyembelih binatang yang tidak bertanduk, walaupun pada syarak kita boleh menyembelih binatang yang patah tanduk, selagi mana patah tanduknya tidak mencacatkan, tidak mengurangkan daging. Tetapi baginda
menunjukkan kepada kita binatang ternakan yang sempurna keadaannya, dan disunatkan binatang itu bertanduk. Kerana ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, ma amila ibnu adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqati dam wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Hadis Tirmizi, yang bermaksud tidak ada amalan, tidak beramallah anak Adam dengan sesuatu amalan yang terlebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari raya pada hari raya Aidil Adha. Pada hari raya Aidil Adha tidak ada satu amalan yang terlebih Allah kasih untuk kita laksanakan, melebihi daripada kita melaksanakan ibadah korban. Dan korban itu, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dan kuku-kuku kakinya, wa innad dama, dan sesungguhnya darah daripada sembelihan korban ini, la yaqa'u minallah, akan menitis jatuh di sisi Allah, bimakanin, pada satu tempat kemuliaan, qabla ayyaqa'a 'ala al-ardi, sebelum ia jatuh tumpah ke atas muka bumi, fatibu biha nafsa, maka pereloklah diri kamu dengannya, yakni dengan binatang korban itu, menghadapi binatang korban itu. Betulkan niat kita, betulkan hati dan jiwa kita. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha, dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya. Sebagian ulama mengatakan artinya segala pahala binatang korban itu akan berada di dalam kantung pelaku korban itu, sehinggalah pahala tanduknya dan pahala kukunya. Kuku orang tak makan, tanduk orang tak makan, tapi oleh kerana prihatin nak melakukan, nak melaksanakan ibadah yang sempurna, seorang itu berhati-hati dan seorang itu menilik yang paling baik, sehinggalah memilih binatang yang terbaik, yang mempunyai tanduk yang sempurna, kaki yang sempurna, kuku kaki yang sempurna untuk dilakukan ibadah korban. Hatta pada hari kiamat, pahala itu pun akan berada di atas neraca amalan kebajikannya. Kemudian dalam hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri binatang korban, menunjukkan, kata sebagian ulama, bahwasanya yang paling afdal adalah pelaku korban itu menyembelih sendiri binatang korbannya. Kalau dia tidak mampu menyembelih sendiri, hendaklah ia mewakilkan kepada orang yang faqih dalam dua bidang, orang yang faqih, orang yang mendalami ilmu pengetahuannya dalam dua bidang untuk menyembelih korban. Sebaik-baiknya adalah orang yang faqih dalam dua perkara, iaitu yang pertama faqih, mendalami ilmunya dalam bab udhiyah, dalam bab korban, dan yang kedua mendalami ilmu pengetahuannya dalam bab sembelihan. Dia kena tahu dua-dua supaya tidak berlaku kesilapan dalam penyembelihan, supaya tidak berlaku korban yang tidak sah. Kira nak sembelih ya, orang niat tak niat lagi pergi buat sembelih ya, pernah berlaku. Lah, aku tak ada niat lagi hang sembelih dah, tak kira lah. Mana boleh, mana boleh, kerana di antara syarat sah korban hendaklah telah selesai niat apabila binatang itu selesai disembelih. Sama ada niat itu sebelum sembelih, ataupun niat itu ketika mewakilkan orang menyembelih, ataupun niat itu berlaku ketika disembelih. Boleh belaka dalam bab niat. Tuan-tuan tengok dalam kitab fiqh dan perincikan perkara itu. Baik itu hendaklah diwakilkan kepada seelok-eloknya orang yang faqih dalam bab sembelihan dan dalam bab korban itu sendiri.
Kemudian orang yang tidak menyembelih sendiri disunatkan, yang afdalnya adalah menyaksikan binatang sembelihannya itu disembelih. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi, bangunlah kamu, fashhadi udhiyatiki, bangun dan saksikan, bangun dan saksikan sembelihan korban kamu." Hadis ini fihi maqal. Hadis ini ada yang mengatakan kuat, ada yang mengatakan tidak kuat, tetapi dirujuk oleh para ulama dalam masalah menyaksikan binatang sembelihan korban. Hadis Umran ibn Husain yang mana menceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah untuk menyaksikan sembelihan korbannya, dan baginda bersabda, di antara maksudnya bahwasanya dosa yang dilakukan akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum titisan darah yang pertama daripada daging, daripada sembelihan itu jatuh ke atas muka bumi. Dan baginda mengajar supaya Sayyidatina Fatimah yang menyaksikan sembelihan korbannya itu untuk membaca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Dia tak suruh takbir. Dia tak suruh takbir. Orang kita sambil sembelih ramai-ramai duk takbir. Tidak. Yang hanya bertakbir orang yang menyembelih sahaja. Yang bertakbir orang yang menyembelih sahaja. Peserta korban hendaklah membaca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Boleh kot? Kemudian Anas menceritakan lagi, "Zabahahuma biyadihi fasamma wa kabbara." Baginda sallallahu alaihi wasallam baginda membaca bismillah dan baginda bertakbir. Ini menunjukkan yang bertakbir itu adalah orang yang menyembelih. Sama, baginda membaca bismillahirrahmanirrahim dan baginda bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan dalam mazhab kita ada riwayat yang menunjukkan disunatkan juga untuk berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan antara doa yang warid ketika menyembelih korban adalah, Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau dia sembelih yang dia punya, ya Allah, binatang ini adalah daripadamu dan kami persembahkan untukmu, maka terimalah daripada kami amalan ini. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Terimalah daripada kami. Maka ini di antara petunjuk yang ada dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah korban. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ibadah korban ini adalah di antara syiar agama Allah Azza wa Jalla. Wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Manakala kita mengatakan ibadah korban ini adalah daripada syiar agama Allah Azza wa Jalla, maka kita hendaklah memuliakan amalan ibadat korban ini. Dan kemuliaan itu adalah pelaksanaannya dengan sebaik mungkin, menepati tata cara garis panduan yang telah diletakkan oleh syariat agama Allah Azza wa Jalla. Bukan sekadar hanya melaksanakannya begitu sahaja, bagaikan melepas batuk di tangga contohnya, bagi ada ya. Tidak. Tetapi kita berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin, kerana ia adalah lambang ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapakah yang membesarkan syiar agama Allah, tanda keagungan agama Allah,
itu adalah petunjuk kepada ketakwaan yang ada di dalam dirinya, ketakwaan hati dan jiwanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran berkenaan dengan sembelihan-sembelihan yang dilakukan ini. Kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nak pastikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak juga darah-darahnya, tetapi yang sampai kepadanya ketakwaan daripada kamu. Demikianlah Allah telah mempermudahkannya, yakni mempermudahkan binatang korban itu bagi kamu. Untuk apa? Untuk makan sedap? Tidak. Litukabbirullah, supaya kamu membesarkan Allah Azza wa Jalla ala ma hadakum, di atas petunjuk yang telah Ia berikan kepada kamu. Wa basyiril muhsinin, dan berilah berita gembira kepada orang yang berlaku ihsan. Ihsan daripada perkataan hasan. Hasan maknanya baik, cantik, elok. Ihsan maknanya orang yang memperelokkan. Muhsinin maknanya orang yang memperelokkan amal kebajikan mereka, ibadah mereka. Muhsin, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Tuhan memerintahkan kita supaya ihsan. Buat apa? Bagi elok-elok. Buat apa? Bagi cantik-cantik. Dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW kabbara, samma wa kabbara, membaca bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, baginda meletakkan kaki baginda yang mulia itu di atas bahu kedua binatang ternakan itu. Pernah baginda melihat seorang yang nak menyembelih, memijak binatang yang nak disembelih tu, diletakkan kaki dalam keadaan dia mengasah pisau. Periak depan binatang ternakan tu. Nabi kata kat dia, hang sembelih dia 2 kali. Kamu sembelih dia dua kali, iaitu duk apa? Duk asah pisau depan binatang ternakan itu sudah menyembelih hati dan perasaannya. Kemudian baru sembelih pula. Yang baru sembelih pula. Jadi dilakukan dengan sesempurna mungkin, kerana ia adalah ibadah kepada Allah dan kita ihsan dalam pelaksanaan ibadat korban tersebut. Jadi kita perlu memberi perhatian, dan kita telah pun, seingat saya dalam perjumpaan-perjumpaan di masjid ini, telah pun membicarakan bagaimana ibadah korban itu mesti diuruskan dengan sebaik mungkin, supaya ibadat itu menjadi ibadah, pelakunya mendapat pahala, orang yang menguruskannya mendapat pahala, orang yang mengambil manfaatnya mendapat pahala, dan kesemuanya berada di atas garisan dan garis panduan yang benar, dan tidak ada pelakuan-pelakuan yang akan menyebabkan ibadat korban itu tidak sempurna, yang akan menyebabkan pelakunya tidak mendapat pahala, ataupun orang-orang yang terlibat di dalam pelaksanaan itu tidak mendapat pahala, dan yang kita susah hatinya, takut-takut kalau pahala yang dicari tetapi dosa yang kita perolehi, wal'iyazubillah. Ingat, semakin
terpelajar masyarakat pada masa kita ini ataupun dalam keadaan sekarang ini, semakin terpelajar masyarakat dengan ibadat ini dan mereka semakin memberi perhatian terhadap ibadah ini supaya dia berlaku betul-betul menepati apa yang digariskan oleh syariat, bukan sekadar sembelih nak makan sahaja. Tak ada dah kot sambil-sambil duk lapah tu pelari daging, tak ada dah kan. Tak ada dah. Dulu bisa tengok dah. Tak ada dah. Sambil-sambil duk lapah tu tak dan pelekang empat paha, ekor hilang dah. Ekor hilang dah. Kita baru duk timbang, tak ada nak bahagi 7 lagi kepala tak ada dah. Dia riau tu, "Oi, kepala aku ambil buat balik." Tak ada dah. Tak ada dah. Kerana masing-masing tahu tentang garis panduan syarak yang ada, dan moga-moga Allah Azza wa Jalla membuka kita dengan ilmu yang benar dan memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang benar itu untuk menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Rasanya cukup kot untuk tazkirah kita pada malam ini, walaupun sopan santun sikit malam ni. Moga-moga apa yang dibincangkan ini dapat membantu kita bersama dalam melaksanakan ibadat korban yang akan datang insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma ta'ammadna wa ma akhtana wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ala niyatil qabuli wat tawfiq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Allahumma salli afdal as-salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka al-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.